Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Hafiz Channel. So kita akan ulang kaji subjek kimia sebab peperiksaan SPM pun akan datang pada minggu depan. So kita sambung soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga tentang dua jenis sel voltan. Kita ada sel X selalu jumpa dalam bateri kereta. Juga ada sel alkali selalu jumpa dalam jam dinding, selalu jumpa dalam remote control. So kita ada dua jenis bateri. Soalan yang pertama, namakan kedua-dua sel. Jadi sel X ialah akumulator asid plumbum. Selalu dapat dekat bateri kereta. Sel Y adalah sel alkali. Berikan satu kelebihan sel X dan sel Y. Untuk bateri kereta ni, dia boleh di-charge. Boleh di-charge berulang kali. Untuk sel Y, dia lebih tahan lama. Untuk sel alkali ini. Itu kelebihan dia. Lagi satu, sel Y lebih ringan lah berbanding sel X. Okay, C, nyatakan perubahan tenaga daripada kedua-dua sel. Bila kita cakap tentang bateri, dalam bateri itu ada elemen-elemen yang digabungkan, iaitu tenaga kimia akan berubah kepada tenaga elektrik. Okay, kita pergi kepada soalan D tentang sel voltan ringkas. Mentol itu menyala apabila litar dilengkapkan. Okay, kita tengok. Dalam soalan, dia bagi satu beaker. Dalam beaker tu, dilabel dengan cathode. So, kita kena tentukan mana satu cathode, mana satu anode. Okay. Dalam beaker ni simple je dia buat. Elektrod kuprum dengan elektrod zinc. Kat sini awak kena hafal siri kereaktifan logam tu. Kalau nak cantik mesti ada zat besi supaya paras cukup anggun. Kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan cukup agama. Kena hafal. Kena ada kalium, kena ada natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, besi, stannum. Kena ikut semua tu susunannya. Jadi kat sini kita tahu kuprum berada kat bawah, zinc berada kat atas. Zinc lebih reaktif. Bila dalam siri kereaktifan logam tu dia berada ke atas, maka dia lebih cenderung untuk berlakunya pengoksidaan. Jadi zinc adalah anode. Untuk kuprum pula dia kat bawah, so dia cenderung untuk berlaku penurunan. Sebab tu dia adalah cathode. Jadi elektron bergerak daripada anode ke cathode. Sebab apa? Anode berlakunya pengoksidaan. Pengoksidaan tak suka elektron, dia akan buang elektron. Sebab itulah elektron bergerak daripada zinc ke kuprum. Cara mudah nak ingat, elektron bergerak daripada logam yang lebih elektropositif ke logam yang kurang elektropositif. Dia macam itu. Okey, berikan satu elektrolit yang sesuai digunakan. So yang sesuai digunakan ialah kuprum 2 sulfat. Dia boleh guna kuprum 2 sulfat. So korang boleh juga guna larutan kuprum 2 nitrat. Tak kisahlah. Janji korang gunakan larutan kuprum. Okey, yang kedua, tunjukkan arah pemindahan elektron. Kita dah tunjukkan. Simple je. Dapat markah, satu markah. Okey, untuk soalan yang ketiga, tulis persamaan setengah bagi kedua-dua terminal. So, terminal positif yang mana? Terminal negatif yang mana? So, kita dah kenalkan tadi. Untuk jenis terminal ni, yang negatif mewakili pengoksidaan, yang positif mewakili penurunan. Okey. Jadi, positif ni kata lain dia cathode. Negatif ni kata lain dia anode. Ingat, cathode ni kan tengah-tengah dia ada T kan. Ingat dia positif. Okey. So, untuk terminal positif ni, sebab elektrod dia adalah elektrod kuprum, dia berlakunya penurunan. Jadi Cu2 plus akan dapat elektron jadi kuprum. Nak valencekan jadi 2 elektron. Tahu tak kenapa 2 elektron? Sebab elektron charge negatif. Kuprum dah 2 plus negatif. Positif. So positif dengan negatif dia akan cancel jadi kosong-kosong. Charge dia balance. Untuk dekat negatif terminal, dia berlakunya pengoksidaan di mana zinc akan buang elektron jadi Zn2+. Okey, kalau dia tanya persamaan ion, kita tulis turunkan je. Pertama, tengok elektron dia sama. So, dah tak payah buat apa-apa. Kalau contoh elektron zinc ni, elektron dia 2, kuprum 4, awak kena darab dengan 4 yang atas ni. Okey. Then, turunkan je. Kat sebelah kiri-kiri, sebelah kanan-kanan.
Tengok Cu2 plus tambah zinc. Elektron tak payah sebab dia dah cancel. Jadi Cu tambah Zn2 plus. So simple je. Okey, soalan nombor 4 pula adalah tentang jadual berkala. Jadi, nyatakan unsur-unsur dalam kumpulan logam alkali. Logam alkali ialah kumpulan dalam grup 1. Dekat sini logam alkali. Yang ni alkali bumi. Kena ingat. Yang tengah-tengah ni transition metal. Okey, so kita ada yang hujung sekali kumpulan 18 gas nadir. 17 gas halogen, klorin, fluorin. Kumpulan 16 oksigen dan sebagainya. So kena ingat macam itu dalam jadual berkala. So dia kata kumpulan logam alkali ialah P dan V sebab dia berada dalam kumpulan 1. Nyatakan unsur yang membentuk oksida berasid. Okey. Untuk membentuk oksida berasid, kita kena mempunyai kumpulan 17. Jadi kumpulan 17 ialah yang mana U. U ni dia akan membentuk oksida berasid. Percaya tak macam mana U boleh bentuk oksida berasid? Okey, contoh kita ada metal oksida. Dan jadi oksida berasid. Contoh kita ada magnesium oxide. Kita ada magnesium lah. Logam, nak bentuk logam berasid kan, kita ada magnesium Mg. So Mg akan gabung dengan grup 17, contohnya klorin, dia jadi MgCl2. Dia macam itulah oksida berasid. Sebab kumpulan 17 ni dia berasid. Okay, next dia soalan suruh susun kita. Susun urutan P, R, S, T, U dan V dalam tertib menaik saiz atom. Macam mana kita nak susun bila dia bagi jadual berkala kat atas ni? Okay, ada hint-hint yang diberikan. Yang pertama, cek dia punya petala. Petala ni tahu tak macam mana petala? Petala ni, petala 1, petala 2. Dia macam itulah. Then check dia punya group. Then check electron valence. Sekejap cikgu lukis bagi mudah. Okay, petala ni contoh kita ada logam. Logam kita logam X. Dia ada bulat. Dia ada macam ni. Contoh cikgu ambil. Ini petala, maksudnya ni petala yang pertama, ni petala yang kedua. Okey, petala yang kedua ni maksud dia di dalam jadual berkala ni dia berada dekat ni petala 1, petala 2. Macam tu tingkat yang kedua. Itu menentukan dia berada kat mana. Then kita kena check electron valence. Electron valence menentukan kalau ada 2, maksudnya dia kumpulan 2. Pertama tengok petala untuk yang melintang, then tengok dia punya electron valence untuk yang menegak. Okay, simple je tu. Okay, bila kita dah tahu benda tu, barulah kita boleh susun dalam turutan menaik saiz atom. Maksudnya daripada paling kecil kepada paling besar. Okay, yang paling kecil yang mana satu? Nak pergi kepada yang paling besar. Dia kata susun unsur tersebut dalam tertib menaik saiz atom. So maksudnya kat sini saiz atom yang paling besar V. Kenapa? Sebab V ni rule yang pertama, petala dia paling tinggi. Tengok petala dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Maksud dia ada 5 pintu. So maksud dia lagi besar. Ibaratnya satu pintu, satu cengkerang. So dia ada 5 cengkerang. So dia paling besar. Memang saiz dia paling besar. Sebab tu kita taruh V paling hujung sekali. Second besar siapa? Tengok atas dia R. Second besar R. Sebab R ni dekat petala 4. Tak ada orang boleh fight dia. Okay, next. Sebab tu kita taruh R. Ketiga besar siapa? Antara U, S dengan P. Macam mana kita nak tentukan? Sebab dia berada dalam petala yang sama, iaitu petala 3. Kita kena tengok electron valence dia. Jadi semakin bertambah electron valence, maka dia semakin kecil. Kenapa? Tahu tak? Sebab elektron ni dia akan tertarik dengan metal kat tengah ni. Selalu logam yang kat tengah ni charge dia positif. So bila elektron valence banyak, dia lagi tarikan tu lagi kuat. Sebab tu kalau ikut saiz, semakin banyak ni grup 17 ni, dia makin kecil. Dia kecil diikuti oleh S dengan P. So antara P, S dengan U, yang mana satu paling besar? Yang besar adalah P lah. Diikuti S, diikuti U. Okay, last kali yang paling kecil ialah T sebab dia bertala 2. Sebab tu kita tulis, dia start daripada T saiz dia. Kita buat, dia start daripada T, U, S, P, R, V. Macam itu. Okay.
Ingat cek dia punya petala, cek elektron valence dia. Okay, next kita kena tulis bilangan elektron valence bagi atom T. Kalau tak tahu, tengok balik soalan T kat mana. T dekat sini. Tak tahu ni kumpulan berapa, tengok daripada sebelah kanan ni. Ni kumpulan 18, kumpulan 17, kumpulan 16. Kumpulan 16 confirm elektron valence dia 6. Sebab elektron valence menentukan kumpulan sesuatu elemen. Dan nyatakan dua ciri istimewa bagi unsur R. R kat mana? Tengok balik kumpulan tu. Okey, R ni adalah transition metal, logam peralihan, di mana dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Contohnya besi, ferrum, kita ada Fe2+, ada Fe3+. Contohnya apa lagi? Vanadium dan sebagainya lah. Contohnya titanium, kita ada Ti4+, kita ada Ti3+. So, next digunakan sebagai mangkin. Dia boleh gunakan sebagai mangkin. Membentuk logam kompleks pun betul. Pilih salah satu je. Okey, tu je untuk soalan nombor 4. Okey, sebelum kita sambung, korang ulang kaji dulu yang ni. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Yang tidak ulang kaji, cikgu upload soalan nombor 5, soalan nombor 6 dan seterusnya. Okey, bye.